Okey, seterusnya kita tengok kesan cukai dan subsidi ke atas persamaan penawaran. Okey, kita tengok dulu untuk cukai. Okey, cukai. Cukai ini merupakan beban kepada pengeluar dan juga pengguna. Okey, jadi apabila kerajaan kenakan cukai kepada pengeluar, dia akan beri kesan kepada fungsi penawaran. Okey, jadi kita tengok katalah fungsi penawaran yang asal adalah QS sama dengan A tambah B P. Okey, A tambah BP. Okey, selepas cukai dia akan berubah menjadi A tambah B P. Kita buka kurungan, kita letak P, dan cukai dia akan mengurangkan penawaran sebab kos pengeluaran meningkat. Jadi kita kena tolak T. Okay, A tambah B, buka kurungan, P tolak T. Contoh katalah kerajaan kenakan cukai kepada pengeluar sebanyak RM5 per unit. Jadi dia punya fungsi yang asal adalah contohnya 50 tambah 4 P. Selepas cukai QS akan jadi 50 tambah 4, kita buka kurungan, P kita tolak dengan cukai sebanyak RM5. Jadi 50 tambah 4 P tolak 20. So kita akan dapat 30 tambah 4 P. Jadi kat sini kita tengok apabila dikenakan cukai, A-nya akan berubah, semakin kurang. Maksudnya penawaran akan semakin kurang dan kelok penawaran akan beralih ke kiri. Sekarang kita tengok pula kesan ke subsidi. Subsidi ke atas persamaan penawaran. Yang asal QS A tambah B P. Selepas subsidi dia akan jadi QS sama dengan A tambah B, kita buka kurungan juga. Subsidi ini adalah bantuan kerajaan, maka penawaran akan meningkat. Jadi kita kena tambah subsidi. Itu beza antara macam mana kita nak kira. Kalau dikenakan cukai, kita tolak cukai. Kalau dia bagi subsidi, kita tambah subsidi. Ini perbezaan dia. Antara cukai dengan subsidi ke atas persamaan penawaran. Kita ambil contoh macam tadi juga. Contoh cukai subsidi kerajaan sebanyak RM5 juga. Jadi QS yang asal sama macam kita ambil yang tu, 50 tambah 4P. Jadi fungsi selepas subsidi dia akan jadi QS sama dengan 50 tambah 4, buka kurungan P, dan kita tambah dengan subsidi sebanyak 5. So kita akan dapat tambah dengan 20, so kita akan dapat 70 tambah 4P. Jadi perbezaannya adalah sini pintasan pada paksi kuantiti semakin besar, daripada 50 jadi 70. Ini menunjukkan penawaran telah meningkat dan kelok penawaran akan beralih ke kanan. Sekarang kita tengok apa kesan cukai dan subsidi ke atas keseimbangan pasaran berdasarkan pengiraan. Kita tengok dulu, katalah kita bagi contoh QD. QD sama dengan 80 tolak 4P, dan QS sama dengan 50 tambah 4P. Ini yang asal. Jadi keseimbangannya adalah QD sama dengan QS. QD 80 tolak 4P sama dengan 50 tambah 4P.
Okey, jadi 80 tolak 50 kita akan dapat 30 sama dengan 8P dan P kita akan dapat sama dengan Rn 3.75. Okey, dan kuantiti kita ambil je mana-mana sama ada QD ataupun QS. Katalah kita ambil dalam QD, so 80 tolak 4 darab dengan 3.75. So kita akan dapat kuantitinya adalah 65 unit. Okey, harganya adalah ni 3.75 dan kuantitinya adalah 65 unit. Itu adalah yang asal. Okey, sekarang katakan kerajaan kenakan cukai sebanyak RM5. Okey, sebagaimana yang kita kira tadi, dia akan beri kesan kepada fungsi penawaran, di mana kita dah kira fungsi penawaran dia akan jadi 30 tambah 4P. Okey, jadi apa kesan dia kepada keseimbangan pasaran? So kita buat lagi sekali, QD sama dengan QS yang baru selepas cukai. Okey, QD tidak berubah. So 80 tolak 4P sama dengan QS yang baru 30 tambah 4P. So kita akan dapat 80 tolak 30, kita akan dapat sini 50 sama dengan 8P. So P kita akan dapat sebanyak Rm 6.25. Dan kuantiti kita gantikan dalam 80 tolak 4 darab dengan 6.25. So kita akan dapat kuantitinya berkurang kepada 55 unit. Okey, berdasarkan pengiraan ini kita dapati apabila kerajaan kenakan cukai sebanyak RM5 per unit, harga keseimbangan telah meningkat daripada 3.75 kepada 6.25 dan kuantiti keseimbangan telah berkurang kepada 55 daripada 65 unit yang asal. Okey, sekarang kita tengok pula apa kesan subsidi ke atas keseimbangan pasaran berdasarkan pengiraan. Kita ambil contoh yang tadi juga, keseimbangan yang asal. Ini adalah yang asal. Okey, harga 3.75 dan kuantiti adalah 65 unit. Okey, sekarang ni kita andaikan kerajaan bagi subsidi sebanyak RM5. Dan kita dah kira tadi sebelum ni fungsi penawaran selepas subsidi kita akan dapat QS 170 tambah 4P. Okey, so apa kesan kepada keseimbangan pasaran? So kita kira lagi sekali, QD sama dengan QS yang baru selepas subsidi. QD tak berubah, 80 tolak 4P sama dengan QS dah berubah jadi 70 tambah 4P. Okey, jadi 80 tolak 70 kita akan dapat 10 dan 8P. So P akan dapat Rm 1.25. Okey, kuantiti katalah kita gantikan dalam QD, 80 tolak 4, harganya 1.25, jadi kuantiti kita akan dapat 75 unit. Okey, jadi kat sini kita dapati bahawa apabila kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar, harga keseimbangan akan semakin menurun berbanding dengan yang sebelumnya, dan kuantiti keseimbangan akan semakin meningkat. Okey, berbanding dengan yang sebelumnya, sebelum dibagi subsidi sebanyak 65 unit. Okey, jadi kesimpulan yang kita dapat buat apabila kerajaan kenakan cukai, sebagaimana yang kita kira, harga akan meningkat dan kuantiti akan berkurang. Manakala bila kerajaan bagi subsidi, harga akan menurun dan kuantiti akan meningkat. Okey, seterusnya kita tengok kesan cukai dan subsidi ke atas keseimbangan pasaran berdasarkan rajah. So kita lakarkan yang ni untuk cukai dulu. Apabila kerajaan kenakan cukai sebanyak RM5,
tadi. So kita lakarkan keadaan keseimbangan. Ini kuantiti dalam unit dan ini harga dalam RM. Okey, yang asalnya QD-nya adalah 80 tolak 4P, data yang tadi. So kat sini QD sama dengan 80 tolak 4P. QS-nya yang asal adalah 50. So kat sini 80 lah. 80 kat sini 80 bagi 4, so kita dapat kat sini 20. Okey, sekarang ni kita lakarkan penawaran. QS-nya adalah 50 tambah 4P. Katalah kat sini 50 kat sini. So kita tarik ke atas. QS sama dengan 50 tambah 4P. Dan keseimbangannya kat sini is E kosong. Kuantiti tadi kita dah kira, dia dapat 65 unit. Dan harganya kita dapat tadi RM 3.75. Okey, itu adalah keseimbangan yang asal. Okey, lepas tu bila kerajaan kenakan cukai sebanyak RM5, kita kira tadi dia punya fungsi penawaran dah jadi 30 tambah 4P. So dia akan beralih ke kiri. Katalah kat sini 30, katalah contohnya 30 kat sini. So kita tariklah naik ke atas. Okey, ini yang baru. QS sama dengan 30 tambah 4P. Beralih ke kiri. Dan keseimbangannya kita dapat di E1. Kita dah kira tadi dapat 55 dan harganya sebanyak berapa tadi? 6.25. So harganya RM 6.25. Okey, itu adalah yang asal. Okey, sekarang kita nak tengok beban cukai yang ditanggung oleh pengguna dan pengeluar. Untuk tengok beban cukai sebagaimana yang saya dah beritahu sebelum ni, daripada keseimbangan yang baru ni kita tarik ke bawah sampai dia sentuh kelok penawaran yang asal dan kita tarik ke tepi. Okey, jadi kita tak tahu kat sini berapa, kan? Okay, jadi kita ingat dia bagi silap ni, kita padam dulu. Okey, dia bagi jarak ni, jarak daripada sini ke sini adalah sebanyak RM5 sebab dia kenakan cukai sebanyak kerajaan kenakan cukai sebanyak RM5. Okey, jadi daripada 6.25 dengan 3.75 maksudnya jarak ini adalah sebanyak 2.5. Okey, kalau 2.5, RM5 dikenakan oleh kerajaan, so ada lebih lagi 2.5. So jarak kat sini juga adalah 2.5. Okey, jadi 3.75, so kat sini berapa? So kita tolaklah 2.5 kan, sebab jarak ni adalah 2.5. So kita akan dapat 1.25. Okey, macam tu untuk isi yang tempat ni. Okey, jadi beban cukai yang ditanggung oleh pengguna adalah bahagian yang atas ini. Okey, manakala beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar adalah bahagian yang bawah ni. Okey, so berapa jumlah dia? So kita kiralah beban cukai pengguna. Okey, dia punya yang ditanggung daripada RM5 tu dia tanggung sebanyak 2.5 kan? 2.5 dan dia beli sebanyak 55. Kita ambil keseimbangan yang baru yang kat sini. So 55. Dia akan dapat RM 137.5. Okey, beban cukai pengeluar. Okey, sama jumlah dia 2.5 juga yang jarak yang sini ni. 2.5 darab dengan 55, so kita akan dapat RM 137.5. Okey, jadi cukai ini adalah merupakan hasil kerajaan. So jumlah hasil kerajaan adalah
cukai RM RM5 dikenakan untuk setiap unit dan yang dijual belikan di pasaran adalah sebanyak 55 unit. Jadi jumlah hasil kerajaan adalah sebanyak RM275. Okey, daripada 275 tersebut, cukai yang ditanggung oleh pengguna adalah sebanyak 137.5 dan pengeluar tanggung sebanyak 137.5 dan jumlah hasil kerajaan adalah 275. Okey, itu adalah dari segi cukai, kesannya ke atas keseimbangan berdasarkan rajah. Seterusnya kita tengok kesan subsidi ke atas keseimbangan pasaran berdasarkan rajah. So kita lakarkan, ini untuk subsidi. Kita lakarkan macam tadi juga. Ini harga dalam RM dan ini adalah kuantiti dalam unit. Okey, yang asal 80 untuk QD, 80 tolak 4P dan QS adalah 50. So kita tarik je ke atas, QS sama dengan 50 tambah 4P. Okey, yang asal. Yang kita dah kira tadi, dia dapat apa dia tadi? Dia punya harga 3.75, kuantitinya adalah 65. Okey, kita buat yang asal. 3.750. Okey, itu yang asal. Apabila kerajaan bagi subsidi, kita dah kira tadi, kelok fungsi penawaran akan berubah menjadi 70 tambah 4P. So, kita lakarkan, ini 65, so 70 kita agak-agak duduk kat sini. Sini 70 kan. So, kita tarik je ke atas. Kita tarik je ke atas. So, QS sama dengan 70 tambah 4P. Dialih ke kanan. Sebab kos pengeluaran dah jatuh, maka penawaran akan meningkat. Okey, 70 kat sini. Okey, bila dia beralih ke kanan, kita dah kira keseimbangan barunya, harga jadi dia akan dapat tadi berapa? 1.25. Okey, 1.25 dan kuantitinya dia akan jadi, kita tarik kat sini, 75. Okey, itu yang baru apabila kerajaan bagi subsidi. Okey, sekarang kita nak tengok berapa subsidi yang dinikmati ataupun faedah yang dinikmati oleh pengguna dengan pengeluar. Okey, caranya sama, kita ambil keseimbangan yang baru tadi, kita tarik ke atas sampai dia sentuh garis kelok penawaran yang asal. Okey, dah sentuh katalah titik B, so kita tarik ke tepi. Okey, so kita kena carilah kat sini berapa. Sama macam cukai tadi, kalau dia kenakan sebanyak RM5, so jarak ini adalah RM5. Okey, kat sini kita dah boleh cari kan berapa jarak dia. 3.75 tolak 1.25, so kita akan dapat 2.5. Okey, 2.5 ditanggung oleh, kalau yang kat bawah ni dinikmati oleh pengguna kan. Kat atas ni dinikmati oleh pengeluar. Dia terbalik dengan cukai. Okey, jadi kalau daripada RM5 subsidi tu, 2.5 dinikmati oleh pengguna, jadi selebihnya 2.5 lagi dinikmati oleh pengeluar. Okey, so berapa kat sini? Kita nak cari berapa nilai kat sini. So kat sini 3.75 kita tambah dengan 2.5, so kita akan dapat kat sini 6.25. Okey, macam tu. Okey, sekarang berapa faedah subsidi? Faedah subsidi yang pertama, pengeluar. Pengeluar dapat berapa? Okey, jadi pengeluar 2.5 untuk per unit, dia beli sebanyak, kita ambil keseimbangan yang baru ni 75. So darab dengan 75, kita akan dapat
RM 187.5. Sama juga dengan pengguna, kebetulan jumlahnya sama, 2.5 juga kan. Darab dengan 75 yang dia beli, so dia terpaksa dia dapat menikmati faedah daripada subsidi itu sebanyak 187.5. Okey, subsidi ini adalah yang diberi oleh kerajaan kepada pengeluar. Jadi jumlah subsidi kerajaan, kita jumlahlah dua-dua tu yang dinikmati oleh pengeluar dengan pengguna. So ataupun 5 kita darab dengan 55 yang dijual. So kita akan dapat RM tak muat dah. So kita dapat, saya bawa lah ke sini. So kita akan dapat RM 375. Maksudnya daripada 375 tu 187.5 dinikmati oleh pengeluar dan sebanyak 187.5 lagi dinikmati oleh pengguna. Okey, itu adalah kesan subsidi berdasarkan rajah.